Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arifan Muhammad Rizal, nombor metrik 215740 akan membentangkan tentang pengalaman awal di sekolah sepanjang saya 10 hari di SNK Puncak Alam. Penyelaras untuk pengalaman awal di sekolah Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Mustafa Awang. Sekarang kita akan pergi ke latar belakang sekolah. Okey, Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam bermula pada 1 Mei 2004 yang telah dikendalikan oleh Encik Bibit bin Haji Marzuki, Puan Cik Wan Rohaini binti Ramli dan Puan Nurmaizatul Azura binti Hussein yang bertindak sebagai caretaker yang dilantik oleh PPD Kuala Selangor. Sekolah ini telah ditadbir oleh 9 orang pengetua seperti yang tertera di slide. Pengetua pertama sekolah menengah SMK Puncak Alam adalah Puan Rozanun binti Muhammad Nordin yang mana beliau mula bertugas pada 16/6/2004. Selain itu, seterusnya, sesi persekolahan juga telah bermula pada 1 Julai 2004 dan enrollment pada tahun 2004 mempunyai bilangan seramai 318 orang dan 21 orang guru sahaja. Tetapi pada tahun yang berikutnya iaitu 2005, peningkatan bilangan murid telah menjadi pesat kerana mempunyai pelajar seramai 878 dan meningkat setiap tahun. Okey, ini adalah misi dan visi SMK Puncak Alam. Untuk misi, SMK Puncak Alam menekankan kepada melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Visi untuk SMK Puncak Alam pula ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Moto sekolah ini adalah berilmu, beramal dan beriltizam. Seterusnya, ini merupakan lokasi dan bulan sekolah SMK Puncak Alam. Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam ini merupakan sekolah harian dan terletak di antara Puncak Alam Fasa 1 dan Kedah Bukit Cerakah. Seterusnya, berikut adalah infrastruktur yang ada di SMK Puncak Alam. Ini adalah sebahagiannya. Yang pertama adalah dataran, kedua Dewan Sepuncak yang mana digunakan oleh pelajar sesi petang, kantin, pusat sumber, bilik kaunseling, pejabat, surau dan makmal kimia. Berikut adalah persekitaran sekolah dan bilik darjah. Seperti yang tertera di slide, di gambar bahagian atas merupakan ada suasana bilik darjah yang mana pelajar telah sedang menjalankan PDP dan pelajar juga telah membuat aktiviti berkumpulan serta menjalankan eksperimen. Untuk persekitaran sekolah pula terdapat laman-laman yang menarik untuk pelajar rehat dan duduk iaitu seperti laman minda sihat, ruang rehat PPKI dan pada hari Jumaat juga diadakan bacaan yasin di dataran ataupun di Dewan Gemilang. Baiklah, berikut adalah pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Okey, kekuatan dan kelemahan aktiviti semasa PDP adalah kekuatan guru menggunakan teknologi semasa PDP seperti menayangkan video-video pengajaran, mempunyai interaksi dua hala semasa PDP berlangsung, guru membuat eksperimen ringkas untuk menunjukkan perkara yang diajar supaya pelajar dapat melihat perkara tersebut dengan lebih jelas. Manakala kelemahan yang saya dapati dalam bilik darjah adalah kurang menarik kerana tiada BBM yang interaktif dan kurangnya aktiviti berkumpulan dijalankan. Seterusnya adalah kemudahan ABM dan BBM. Kemudahan yang guru saya gunakan semasa di dalam kelas adalah seperti projektor dan drawing tablet yang mana pelajar dapat melihat kandungan slide dengan lebih jelas dan guru serta murid boleh terus anotasi jawapan pada komputer riba. Selain itu, guru saya juga menggunakan mikrofon dan pembesar suara yang mana ia membantu guru untuk melontarkan suara dengan lebih jelas supaya pelajar yang duduk di bahagian belakang dapat dengar dengan lebih jelas ketika PDP berlangsung. Seterusnya, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah seperti slide PowerPoint iaitu membantu guru untuk menerangkan poin-poin penting pada setiap topik. Selain itu, menjadi wadah kepada murid untuk dijadikan rujukan ketika ulang kaji. Seterusnya, set latihan berkala. Set-set ini digunakan oleh guru saya setelah sesuatu subtopik itu habis diajar. Objektif kepada set latihan berkala ini adalah untuk membantu murid mengulang kaji pelajaran dan menguji tahap kefahaman mereka dalam sesuatu subtopik yang telah dipelajari. Baiklah, seterusnya amalan pedagogi. Di sini saya senaraikan 4
amalan pedagogi iaitu mengajar dan membentuk kebat yang mana guru menekankan kepada pembangunan soalan kebat seperti contohnya mengadakan pemikiran yang abstrak, menganalisis kajian kes dan menanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan eksperimen yang akan dilakukan. Seterusnya, komunikasi dua hala iaitu terdapat pertanyaan dan pemberian pendapat di antara guru dan pelajar semasa PDP. Hal ini akan dapat meningkatkan potensi keyakinan murid untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka tentang sesuatu perkara. Seterusnya, teknologi sebagai pengupayaan alat kolaborasi dan alat digital yang mana pendidik zaman sekarang ini menggunakan medium seperti Telegram, WhatsApp Group, Google Classroom yang mana pelajar boleh mengakses latihan pada bila-bila masa dan boleh menanyakan soalan ketika waktu cuti. Seterusnya, latihan tambahan. Latihan tambahan ini adalah inisiatif latihan yang digunakan untuk pelajar untuk memahamkan dan memantapkan lagi pengetahuan mereka dalam sesuatu topik. Setelah itu, latihan juga menjadi satu indikator kepada guru untuk menilai tahap prestasi murid dalam sesuatu subtopik yang telah mereka belajar. Selain itu, ini adalah penyediaan rancangan pengajaran saya ketika selama 10 hari di SMK Puncak Alam. Seperti yang dilihat, pada hari Isnin saya melaporkan diri dan mengadakan sesi pertemuan bersama guru pendamping. Pada hari Selasa, saya membantu dalam menyiapkan dewan untuk pertandingan catur peringkat daerah. So hari Rabu dan hari Khamis merupakan hari pertandingan catur. Pada hari Jumaat, saya telah melakukan kajian terhadap latar belakang SMK Puncak Alam. Pada 31 hari bulan 7, saya telah meninjau kawasan sekolah yang mana saya melihat pada infrastruktur dan prasarana yang ada di sekolah. Pada 1 hari bulan 8, saya telah mengikuti kelas PR kali kedua iaitu melakukan pemerhatian terhadap pengajar kimia di SMK Puncak Alam. Dan pada 2 hari bulan 8, saya telah menyertai aktiviti kurikulum iaitu kelab catur. Pada 3 hari bulan 8 iaitu saya mengikuti kelas PDPR yang ketiga iaitu saya mengikuti penyediaan eksperimen yang bertajuk jadual berkala dan pada hari terakhir adanya bacaan Yasin dan pelancaran bulan dakwah sepuncak. Baiklah. Pada slide yang berikutnya saya akan terangkan tentang pelaksanaan kebat. Okey, contoh soalan kebat yang boleh dijadikan refleksi kepada pelajar terhadap topik yang dipelajari seperti mengapa paku besi perlu direndam di dalam agar-agar panas tapi di dalam air, mengapa menuruni +1 saiz dan keaktifan logamnya bertambah, mengapa paku yang dililit dengan logam lain menunjukkan warna biru dan merah apabila direndam dalam air agar-agar panas. So eksperimen yang telah dilakukan ini adalah eksperimen sataran logam. Seterusnya, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Kekuatan budaya sekolah dan budaya kerja. Untuk budaya sekolah, kekuatannya adalah pada perhimpunan rasmi yang mana perhimpunan rasmi membantu pelajar untuk mengetahui tentang isu semasa dan program yang dijalankan di sekolah. Aktiviti kurikulum, pelajar dapat mencukil bakat dan merasai pengalaman dalam menguruskan sesuatu organisasi dan menepati masa yang mana mengajar pelajar untuk sentiasa cakna dengan masa iaitu datang awal ke sekolah. Seterusnya, kita pergi kepada kekuatan budaya kerja. Budaya kerja yang pertama adalah rancangan pengajaran harian yang mana guru merancang dan memberikan bahan sebelum sesi PDP bermula. Kod pemakaian guru yang mana melambangkan profesionalisme perguruan dan untuk sentiasa berketabahan kemas. Dan yang ketiga ialah pencerapan pengajaran dan pembelajaran iaitu untuk meningkatkan kualiti sebagai seorang guru. Seterusnya ialah kelemahan budaya sekolah dan budaya kerja. Okey, untuk perhimpunan rasmi, kelemahannya adalah ianya mengambil terlalu banyak masa sehingga waktu pertama PDP terganggu. Aktiviti kurikulum pula setengah kelab peserta atau unit uniform itu kekurangan guru yang mahir dan berpengalaman untuk mengajar. Untuk menanti masa pula, walaupun banyak kali diberikan peringatan dan denda, tetapi statistik kehadiran pelajar terlewat ke SMK Puncak Alam semakin meningkat. Untuk budaya kerja pula, untuk rancangan pengajian harian, tiada peruntukan daripada sekolah untuk guru-guru menyediakan BBM yang interaktif
Untuk kod pemakaian guru pula, terdapat sesetengah guru yang mengenakan pakaian dan solekan yang berlebihan serta menarik perhatian, dan pencerapan pengajaran dan pembelajaran yang mana pencerapan ini tidak dapat dilakukan secara efektif kerana satu, beban guru yang banyak dan kekangan masa. Okey, seterusnya bagaimana budaya tersebut diterapkan adalah seperti untuk budaya sekolah, pihak sekolah boleh menghantar guru-guru ke kursus akademik dan kurikulum supaya untuk mengasah lagi skill-skill yang ada pada guru untuk mengajar dan sentiasa konsisten dalam menjalankan aktiviti yang berilmiah seperti bacaan Yasin dan sebagainya. Untuk budaya kerja pula, pihak sekolah perlu mengadakan kem pemberkasaan untuk guru supaya bonding antara guru-guru itu terjalin erat dan pihak sekolah juga perlulah memberikan apresiasi dan anugerah kepada guru supaya guru-guru ini lebih rasa dihargai dengan segala tugas yang telah dilakukan. Selain itu, kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja terhadap profesional keguruan. Pertama, dapat meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengalaman, membantu dalam menyemarakkan motivasi diri dan semangat kerja, meningkatkan etika perguruan, dapat memperkasakan pembangunan modal insan, melahirkan insan yang seimbang daripada segi rohani dan jasmani, meningkatkan inovasi guru di dalam kelas. Selanjutnya, kita pergi kepada rumusan. Okey, untuk perumusan pertama adalah berkaitan dengan program sulam. Cadangan program sulam yang saya cadangkan adalah pemerkasaan IPEC dan Sijil Kamera Malaysia. Yang mana intipati program ini adalah dengan mengadakan pameran-pameran kos pengajian yang ada di kolej komuniti dan lain-lain dan institusi yang lain. Yang kedua, mengadakan sesi taklimat hala 7 kepasan SPM ke laluan Tibet. Yang ketiga, mengadakan one-to-one session berkaitan cara mendaftar, pengiaran merit dan sebagainya. Dan yang keempat adalah mengadakan taklimat khusus untuk komuniti berkaitan laluan menjadi tenaga pengajar dengan menggunakan sijil SSM. Baiklah, untuk cadangan penambahbaikan untuk PAS sesi seterusnya adalah saya mencadangkan untuk membenarkan pelajar PAS untuk mengajar hanya sekali secara ringkas supaya pelajar dapat merasai pengalaman pertama sebagai seorang guru, dan tuntasnya PAS dah banyak membantu saya dalam mendalami lebih lagi berkaitan profesi guru. Harapan saya agar kursus ini dikekalkan dan ditambah baik supaya pelajar dapat mengumpulkan pengalaman mereka di sekolah selama 10 hari secara maksimum. Oleh itu, sekian, terima kasih daripada saya.